Macam mana? Apa dia? Tak ada. Tak ada. Allah kata jangan ambil dua Tuhan. Bermakna Tuhan tu ada dua. Sebab Allah beritahu ilahun. Ilahun tadi je. Ilahun. Tak ada. Haji tak boleh faham benda dalam bahasa Melayu je. Haji kena faham. Allah kata, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang mengambil Tuhannya adalah apa? Hawa. Allah kata Tuhannya hawa. Tuhan dia hawa, betul? Ha. Satu Tuhan dia, satu nama Tuhan dia panggil hawa. Satu nama Tuhan dia panggil Allah. Allah kata jangan ambil Tuhan yang nama hawa tu. Allah suruh ambil Tuhan yang nama dia apa? Allah. Nampak? Allah sendiri cakap. Allah kata. Tak ada. Allah kata, itu saya kata, Qul huwallah. Katakanlah, Allah itu, okey, Allah itu Tuhan yang satu yang kamu kena ambil. Jangan pakai terjemahan. Okey, tak apa lagi kita bincang masa lain lah. Okey? Itu masa lain. Cuma saya nak beritahu aja, Haji fikir balik benda tu. Okey? Apa dia? Menyembah tu makna mengambil je. Menyembah tu maknanya mengambil. Kita Haji tengok dia punya bahasa. Dia kata waqad la tattakhidu, jangan kamu mengambil. Mengambil tu maknanya samalah kalau Haji nak tunjuk terjemah maknanya mengambil atau menyembah tu. So dua Tuhan. Bermakna Tuhan ada berapa? Dua. Datuk pun faham tu. Apa tu ya? Tuhan tu ada dua. Nampak tu? Tengok. Itu bukan saya cakap tuan. Saya cuma sampaikan aja. Kalau tuan-tuan nak salah, jangan salah saya. Salahlah Allah yang tulis dalam Quran. Nampak tu. Okey? Tak apalah tuan-tuan. Kita tutup. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu isu yang berkaitan dengan Tuhan, yang mana terdapat individu-individu tertentu ataupun pihak-pihak tertentu yang mendakwa bahawasanya boleh disebut dua Tuhan. Jadi isunya di sini adalah isu boleh sebut dua Tuhan. Bila isu ini dibangkitkan ataupun muncul, saya secara peribadi teringat satu isu ini pernah pernah berlaku ketika saya berada di bumi Syam, antaranya di Syria, yang mana ada seorang mendakwa, dia buat soalan kepada anak murid dia dalam bahasa pasar bumi Syamnya yang berbunyi kam ilah fi bil kaun, makna dia wahai jamaah, di alam ini ada berapa Tuhan? Lalu para jamaah yang mendengar soalan tadi pun menjawab, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu dia kata apa? Akhtatum, kau salah. Tuhan yang ada dua. Pertama Tuhan Allah, kedua Tuhan hawa nafsu. Dan isu yang sama ini juga berlaku di tanah air kita. Ya, ada yang mendakwa bahawasanya Tuhan ada dua. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dia mendakwa orang yang belajar akidah, orang yang belajar fiqh, maknanya orang yang berilmu, dia akan kata Tuhan ada satu. Tapi orang yang ada ilmu, orang yang makna di sisi dia lah, ada ilmu, sebenarnya dia kena kata Tuhan ada dua. Pertama Allah, dan kedua hawa nafsu. Antara sebab punca kenapa dia mendakwa sedemikian kerana salah tafsir ataupun salah faham terhadap satu ayat Al-Quran yang berbunyi, yang mana ayat ini daripada surah Al-Jathiyah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mafhumnya, adakah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu? Jadi ada orang ni, dia salah faham terhadap ayat ni. Dia kata apa? Ayat ini menunjukkan kepada kita Tuhan ada dua.
Allah, satu Allah, dua hawa nafsu. Ini yang berlaku. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Pertanyaannya di sini, soalannya di sini, benarkah dakwaan tersebut? Benarkah boleh ataupun bolehkah kita berkata, menyebut Tuhan ada dua di alam ini, Tuhan ada dua. Pertama Allah, kedua hawa nafsu. Jawapannya tidak boleh. Bahkan haram kalau disebut secara mutlak. Bahkan ada sebagai ulama berkata boleh menyebabkan terbatalnya iman seseorang kalau dia bercakap secara mutlak. Jadi penjelasan pada isu ini, kata sebagai ulama, bahawasanya ayat tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, maksudnya di sisi ulama tafsir, ulama Islam, antaranya diriwayatkan makna ayat tersebut daripada Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Siapakah Ibnu Abbas? Iaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata pada tafsiran ayat tadi, iaitu antaranya, afara'aita afa'alimta ya Muhammad, afa ukhbirta ya Muhammad, abalaghaka ya Muhammad, attala'ta ya Muhammad, yakni wasalaka al-khabar هذا المشرك الذي كان يعبد حجرا فإذا كان في السفر ورأى حجرا أجمل منظر من الأول ترك الأول وعبد الثاني. الآية تخبر عن المشركين الذين يعبدون الحجارة ويتخذونها آلهة لهم بزعمهم. Dalam tafsir Imam Al-Hakim daripada Abdullah Ibnu Abbas berkata bahawasanya maksud ayat itu, wahai Muhammad, telah sampai kepada kamu khabar, berita orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu, yang mana orang yang syirik dengan Allah Ta'ala itu yang menyembah batu. Apabila orang yang syirik itu melakukan perjalanan yang jauh, setiap kali dia melihat batu yang baru, dia akan tinggalkan batu yang lama. Dia akan sembah batu yang baru. Jadi, katanya di sini, ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang musyrikin yang menyembah batu dan menjadikan batu itu Tuhan mereka. Menjadikan batu itu Tuhan mereka. Itu maksud dia. Tafsiran ayat ini daripada Ibnu Abbas melalui sumber Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu maksud ayat ini. Bukan makna ayat itu boleh kita sebut dua Tuhan seperti yang didakwa oleh beberapa individu. Ini satu tanggapan yang batil, yang salah. Mana boleh disebut Tuhan itu ada dua di alam ini. Secara mutlak tidak boleh. Kerana itulah kalimah al-ilah, kalimah Tuhan dalam ayat tadi, lam tutlaq lafzul ilah ala al-hawa, tidak disebut secara mutlak kalimah Tuhan kepada hawa nafsu, bukan secara mutlak. Tetapi ayat tadi menceritakan kepada Nabi tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang menyembah batu. Bukan maknanya Tuhan tu ada dua. Dan kita kena ingat dalam bahasa Arab, sebab itulah nak faham Al-Quran kena mahir bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimatul ilah, dan dari sisi ulama syarah mengatakan, ulama Islam, kalimatul ilah la yasihhu itlaquha illa 'ala Allah. Kalimah Tuhan secara mutlak tak boleh disebut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bila disebut al-ilah, Tuhan, maksudnya Allah. Kalau kita kata hawa nafsu itu Tuhan, maknanya kita mengatakan hawa nafsu itu Allah, dan ini kufur wal-a'yadzubillah. Kita faham apa maksud mereka kata hawa nafsu tu. Mereka maksudkan Tuhan. Mereka maksudkan orang yang mengikut hawa nafsu. Mungkin tujuan dia nak jelas seperti itu, tapi cara macam tu tak boleh. Secara umum, secara mutlak disebut Tuhan, ada dua Tuhan, itu tak boleh.
Tak boleh. Haram. Haram. La yajuz. Tidak harus. La yasih. Tidak sah di sisi agama Islam. Sebab al-ilah, kalimatul ilah hanya khusus sahaja bagi Allahu subhanahu wa ta'ala. Cuma ada penjelasan dalam bab ini, kata ulama. Antaranya ada ulama menyebut dalam bab menyebut dua Tuhan ni, isu dua Tuhan yang kita nyata, yang kita sebut pada kali ini, annal insan, kalau ada seseorang manusia, atlaqa lafzal ilah ma'al qayyid, dia sebut kalimah Tuhan tapi ada qayyid, ada kaitan dia. Dikaitkan dengan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Contohnya dia kata al-hawa ilahun indal musyrikin. Hawa nafsu itu Tuhan bagi orang-orang yang syirik. Ada qaid. Faham makna qaid? Itu tidak ada masalah. Kalau disebut sedemikian, hawa nafsu adalah Tuhan bagi orang-orang syirik, orang-orang musyrikin, itu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Ada qaid, bukan secara mutlak. Tapi kalau duk sebut secara umum begitu, Tuhan yang ada dua, di alam ini ada dua Allah, kemudian hawa nafsu, itu hukumnya haram, haram, haram. Dan ayat yang dibaca tadi bukan maksudnya boleh kita sebut dua Tuhan secara mutlak begitu, tidak. Tapi maksud seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita ingat ya, di sisi ulama Islam ahli sunnah wal jamaah dan orang yang berilmu, orang yang belajar akidah, orang yang belajar fiqh dan ulama ilmu-ilmu yang lain, mereka menganggap Tuhan yang layak disembah satu saja, yang Maha Esa, iaitu Allah Ta'ala. Dan tak boleh disebut kepada makhluk lain Tuhan, Tuhan, Tuhan. Begitu tak boleh sebut. Matahari Tuhan, bulan Tuhan, hawa nafsu itu Tuhan. Begitu tidak boleh. Tidak boleh kecuali dengan qayyid. Qayyid ni dikaitkan. Contohnya, berhala patung itu Tuhan bagi orang kafir. Lembu itu Tuhan bagi orang Hindu. Batu itu Tuhan bagi orang kafir. Tuhan bagi orang, itu tak apa. Tapi kalau sebut patung itu Tuhan, lembu itu Tuhan, bintang itu Tuhan, hawa nafsu itu Tuhan, hukumnya haram, haram, haram. Wal'iyadhu billah. Tetapi menyedihkan kita, ada orang berani mengajar pada orang ramai dia sebut bab ini. Ini salah. Kalau ada yang menyebut bab ini, bertentangan dengan ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Dalam Al-Quran dah sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Ni ayat Al-Quran. Ini kaedah Islam. La ilaha illallah. Kata ulama tafsir, ulama ahli sunnah wal jamaah, la ilaha illallah ada dua benda. Nafiyun, ifbatun wa nafi. Pengisbatan dan penafian. Pertama, isbat. Mengisbatkan Tuhan bagi Allah Ta'ala saja. Isbatul uluhiyah lillahi wahdah. Hanya Allah Ta'ala saja yang dikatakan Tuhan. Tuhan yang layak disembah. Dan menafikan selain daripada Allah Ta'ala daripada menyebut Tuhan. Jadi tak boleh dikatakan hawa nafsu itu Tuhan, customer, pelanggan itu Tuhan, duit itu Tuhan, harta itu Tuhan. Kalau semua boleh disebut Tuhan, maka bertentanganlah dengan kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah. Sedangkan kita dah faham, kita dah pegang la ilaha illallah, makna dia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Macam mana dia boleh kata hawa nafsu tu Tuhan, di alam ini ada dua Tuhan, benda lain pun boleh dikatakan Tuhan? Ini pahaman yang salah, yang bertentangan dengan ahli sunnati wal jamaah. Sebab itulah dalam kita nak memahami ayat Al-Quran, rujuklah kepada ulama tafsir, bukan faham sendiri. Kerana kalau kita faham sendiri, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis mafhumnya, man qala fil qur'ani bi ra'yihi aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang memandai-mandai berkata, menafsirkan Al-Quran mengikut pendapat dia sendiri, mengikut pemahaman dia sendiri, maka dilempar dengan lemparan api neraka. Jadi peringatan kepada semua, haram menyebut dua Tuhan secara mutlak begitu, tidak boleh. Tuhan hanya disebut untuk Allah Ta'ala. Allah lafzul jalalah,
lafaz yang mulia, Tuhan yang bersifat qudrah al-ikhtira' wal ibda', yang mencipta alam ini daripada tiada kepada ada. Jadi semoga kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan huraian ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.